المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka jika diberitahu akan dia untuk dirinya jua, maka dinamakan dia Nabi jua. Maka jika diberi, tafsir pada kata ta'rif Rasul dulu ni. Jadi Rasul iaitu manusia yang telah memberitahu Tuhan akan dia, yakni Tuhan wahyi. Wahyi itu banyaklah cara, 7-8 cara yang disebut berkenaan dalam bab wahyi dalam syarah Bukhari, dalam Mukhtasar Abi Jamrah pada sebut. Dan antara Nabi mendapat wahyu ni ada beberapa cara. Jadi kesemua jumlah ataupun pelbagai cara wahyi daripada Allah tu memberitahu hukum tadi ni supaya beramal seorang manusia tadi ni dengan wahyi yang Allah sampaikan kepada dia, dan disuruhkan juga menyampaikan kepada umat masing-masing. Itu nama Rasul. Maka jika diberitahu kan dia kan insan tadi ni, mana diwahyi kepada dia, tapi diwahyi itu untuk dirinya juga, mana tidaklah disuruh menyampaikan kepada yang lain. Hanya diwahyi itu untuk habuan diri dia seorang saja. Maka dinamakan dia kan orang yang hanya diberitahu untuk dirinya saja tu Nabi jua. Makna dua ni tiadalah dinamakan Rasul. Beza antara Rasul dengan Nabi iaitulah tidak disuruh menyampaikan kepada umat yang lain. Makna dekat orang tak disuruh sampai, hanya Allah wahyi untuk diri dia saja ataupun habuan anak bini dia saja. Itu ta'rif bagi Nabi yang kita maklum dalam kitab Tauhid ni. Maka wajiblah di atas kita, yakni wajib pada syarak, di atas kita mukallaf ni kesemua terima dan percaya. Dia panggil istislam wal inqiyad. Terima percaya tu percaya apa? Dan menurut akan sekalian ajaran yang dikeluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar ni yang datanglah. Yang terbit yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana yang kata terima, percaya dan menurut tu? Nama kata menurut tu lagu mana? Dengan mengerja ni dia panggil taswir. Lagu mana rupa yang kata terima apa yang Nabi bawa, percaya yang apa Nabi bawa, menurut apa yang Nabi bawa. Dia ada caman dia, dia ada qarinah dia, dia ada penunjukan dia. Lagu mana yang kata seseorang yang termasuk di kalangan orang yang percaya dan menurut apa yang Nabi SAW bawa, dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak. Itu tanda kata seseorang itu percaya dengan apa yang Nabi bawa. Kalau dia tak percaya, dia takkan turut, dia takkan buat. Macam Nabi kata, beramallah soleh dan banyakkanlah amal soleh. Tuhan kata, fatazawwadu, persiaplah bekalan masing-masing. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan yang dipersiapkan oleh seseorang itu iaitu takwa. Kalau orang tu dia tak mau buat, mana dalam hati dia ni bukan dia percaya sangat pun. Kan dia percaya sangat pun. Kalau dia percaya, dia pulun.
Ni atas nilai iman seseorang tu lah. Jadi orang tanda kata seseorang yang benar-benar terima, percaya dan menurut apa yang Nabi bawa, iaitu dia akan mengerjakan sekalian semua yang wajib pada syarak. Ini semua bab ibadatnya, bab akidahnya, bab tasawuf dia, bab muamalatnya, kesemua benda ni dia akan laksanakan apa sahaja yang termasuk di bawah perkara-perkara yang wajib pada syarak, dan pantang daripada yang diharam. Pantang, di sini tulis patang, tani patang, pantang. Dan pantang, makna pantang ni tak buat daripada yang diharamkan dia, kan, yang mana dari benar perkara yang Allah haram tu, dia pantang diri, dia tahan diri daripada dia buat. Dia panggil diri daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu tanda kata seseorang itu benar-benar terima, percaya dan menurut apa yang Nabi bawa. Dan sayuga, yang ni sepatutnya di atas sekalian orang yang loba-loba berbekal, orang yang gemar mencari bekalan di akhirat ni, bahawa kerjakan yang sunat dan membanyakkan dia kan yang sunat. Ini tanda kata kita ni menggemarkan akhirat. Sebab ulama kata syurga itu hanya disediakan bagi orang yang zahid atas dunia. Orang yang zahid atas dunia sahaja yang akan masuk syurga. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali kata sekurang-kurang martabat zahid itu dia merasakan akhirat itu lebih tinggi pada dunia. Antara dua tu mana lebih utama, lebih tinggi nilai dia, maka dia meninggikan hak akhirat lebih daripada hak dunia. Tu tanah zahid dia tu paling tinggi, paling rendah martabat lah. Jadi orang-orang yang merasa tinggi di akhirat inilah yang akan bertambah-tambah ataupun menambahkan amal ibadat dia. Dan Nabi suruh kita merasa loba, makna merasa teringin berbekal. Dan bekal tu bekal dengan apa? Bekal dengan amalan soleh. Amalan soleh tu iaitu amalan-amalan yang wajib dan memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat. Amalan sunat ni memang disuruh banyak. Ulama kata amalan wajib ni amalan paksa, tak dapat tidak. Amalan sunat ni amalan sukarela. Jadi sukarela ni lah yang menentu nilai seseorang. Macam kita kata, semua kaki tangan dan anggota pertubuhan kita diwajibkan hadir pada 19 hari bulan ni. Itu turun mai semua. Itu tidak terbukti kesetiaan lagi. Yang nak menunjuk kesetiaan, baik, pada 26 hari bulan ni kita akan mengadakan sekian program. Barang siapa yang berkelapangan silalah datang untuk turut sama. Siapa boleh mai tu, mana dia memang mau sungguh. Jadi Tuhan nak nentu. Ulama kata kita masuk syurga ni bukan dengan amal, ya, tapi ibadat yang kita lakukan ni apa peranan dia. Ada kita masuk syurga, Nabi kata udkhulu jannata rabbikum birahmatihi, masuk kamu ni dalam syurga Allah ni semua dengan rahmat Allah. Kita semua ni, bal anta ya Rasulullah, Rasulullah, ya Rasulullah, tak, hatta aku sekali pun masuk syurga ni bukan sebab amalan, dengan sebab rahmat Allah. Lepas tu timbul persoalan, dah kata masuk syurga dengan sebab rahmat bukan sebab amal, dia buat amal apa? Ulama jawab, faedah daripada amalan yang kita buat ini untuk menentu grade mana syurga kita nak boleh masuk. Kalau orang yang amalan banyak, syurga dia lebih tinggi, lebih hebat daripada orang yang kurang beramal. Tu fungsi dia, kita membanyakkan amalan. Dan tidak hampirlah seseorang hamba kepada Allah dalam hadis kursi, melainkan hampir dia tu bin nawafil. Antaqarrab abdi ilayya illa bin nawafil, melainkan dengan memperbanyakkan amalan sunat. Naik-naik darjat kadang-kadang jadi wali, salah satu jalan Allah buka ni, orang yang banyakkan amalan sunat, amalan wajib. Itu bukanlah untuk menunaikan hak seorang hamba.
Allah nak angkat darjat jadi kekasih dia ni salah satu lah. Banyak dia punya jalan ataupun kita kata cara untuk jadi kekasih Allah. Salah satu Allah buka melalui orang yang memperbanyakkan amalan sunat. Sembahyang sunat, sedekah sunat, puasa sunat, umrah haji sunat, dan zikir sunat. Kena banyak amalan. Tu dia kata orang yang gemak berloba nampak tinggi akhirat, dia tak segan nak buat amal. Sebab tu para ulama bila ditanya sebab apa nama rajin buat amal sangat ni kan, banyak ulama-ulama kan amalan mereka ni cukup banyak, cukup tinggi, sampai kami tengok tak penat ke mereka punya nampak ketinggian akhirat ni. Ulama-ulama jawab, kami buat amal ni sopa dengan menyawa kan, sopa dengan menyawa. Ada orang cemuih menyawa, kata aku cemuih menyawa ni kan. Tak ada. Macam tu lah para ulama ni buat ibadat sebab dia pernah nampak ketinggian akhirat. Lepas tu kita tengok tutup guru ni kadang-kadang nampak tak larat, pegang-pegang kitab dan kuat. Untuk Saleh dulu mengaji, mai kita tengok dah lah dia tu berumur banyak, mai jauh pula tempat jalan tu nampak tak larat, dan pegang kitab hilang. Tok Jiman buat bayang dulu macam tu, demam ni orang nak ngaji sama pegang kitab buang selimut. Arwah Haji Umar saya ngaji dulu macam tu, sampai duduk dia penat. Dia kata, mai dah. Allah kata silap saya mai, kata apa mak tak sihat. Hai duduk. Hang mai hajat takkan aku tak mau baca. Hang mai jauh. Aku kata buang sabar salah. Ambil kitab baca hilang, penat ni buang selimut. Habis baca, penat pula dah dia ni. Lepas tak ada jemu. Lepas memperbanyakkan amalan sunat. Sebab mereka ni termasuk dalam orang yang loba mencari bekai haban diri. Mereka nampak ketinggian akhirat. Dan juga meninggalkan yang dimakruh. Orang yang loba berbekal akhirat ni, dia akan membanyakkan amalan sunat dan meninggalkan amalan yang makruh. Makruh ni dia kurang buat. Itu tanda kata orang loba mencari bekal di akhirat. Makruh ni banyaklah afradnya tu. Dan benda-benda hukum perbuatan kita yang dihukum makruh ni, dia kata tu sokok dia lah tu salah satu lah kan. Hak lain berlambak ni kadang-kadang kok tak makan belacan ratah sedia kan, tak mau juga sebab makan, sebab amalan lain pun benar. Mata hak makruh pada, telinga ngak hak makruh pada, bercakap hak makruh pada, tapi hak tu tak tinggal. Jadi ya kan, biarlah amalan raja buat kita ni wa imma dia jadi pahala kan, jangan sampai dia jadi dosa. Sebab tu ulama ibarat amalan kita ni dengan 3 benda. Kalaulah seseorang tu dia lakukan amalan soleh, iaitu wajib dan juga sunat, maka amalan dia tu seolah-olah dia menghimpun emas, himpun emas. Jadi kalau kita ni gemak nak himpun emas, mau tak mau kan, boleh seguni nak 2, boleh 2 nak selori, boleh selori nak 1 kontena, satu kontena nak 1 gudang. Dan kita sentiasa, pasal kita tahu nilai dia dan berharga dan manfaat mah banyak. Begitulah para ulama sebut, kalau kita tahu nilai amalan kebajikan ni, macam kita himpun mah kan, himpun bagi banyak lagi kaya, lagi banyak lagi kaya. Itu kalau amalan soleh wajib dan sunat. Yang kedua, amalan ini serupa dengan tanah kuih. Tahu tanah kuih? Tanah panggil apa tahu? Tanah besar ni bukan tanah orang duk tambun buat tambak, tanah kuih. Jadi kalau kita buat amalan yang tak ada pahala dan tak berdosa, ibarat kita menghimpun tanah kuih. Buat apa tanah kuih banyak-banyak? Kalau tanah nak tambun bendang tu boleh tak buat tambak rumah kan? Ni himpun tanah kuih. Jadi amalan-amalan yang makruh, amalan-amalan yang harus, ibarat kita ni menghimpunkan benda-benda yang macam tanah kuih kan. Kita sendiri tahu balik jumpa tanah seketir balik rumah, nak bawa balik bagi kita tak harga. Apa sebab amalan kita himpun nak tu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang ini
akan menerima apa barang dia gadai atas dunia. Kalau kita gadai atas dunia ni pahala dan kebajikan, maka kita akan terima macam ni pahala, nikmat yang berlipat ganda daripada Allah. Tengok kita gadai atas dunia apa. Kalau kita gadai mutu, ambil mutu balik. Kalau kita gadai kereta, ambil kereta. Kita tak gadai mutu, ambil kereta. Mana apa yang kita buat atas dunia, hak itulah nanti kita akan terima di akhirat nanti. Yang ketiga, ulama kata amalan ni seumpama menghimpun bara api, iaitu sekiranya kita melakukan amalan dosa, itu apa kita himpun, kita bakar diri kita sendiri. Nasihat ulama berkenaan dengan amalan-amalan yang kita nak patut buat ni. Dan juga meninggalkan yang dimakruh, dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup. Lagu mana yang kata berasa panjang angan-angan hidup ni? Dia panggil tulul amal. Tulul amal ni panjang angan-angan. Umur sekerat tapi berasa lagu boleh pijuh lagi. Nabi satu hari Nabi buat garis, Nabi buat sempadan, Nabi buat titik tu, buat bulat tu. Kemudian Nabi garis panjang tu. Nabi tarik keluar daripada garis tu, keluar daripada garis tu, keluar daripada garis tu, keluar daripada garis tu. Para sahabat duk tengok Nabi buat apa. Nabi kata, ibarat duk tengah tu kita, dan garisan yang ada di sini ibarat umur kita. Tapi manusia ni, setiap manusia ni dia punya angan-angan dia belajar pada umur. Allah bagi umur kadang-kadang 60, tapi kita duk berasa lagu boleh pi sampai 70. Kan? Setiap orang yang mati mana pun, semua orang yang mati mesti ada benda yang dia tak sempat nak sempurna. Ada saja dia punya pelayanan. Sama ada baik ke buruk sama. Orang nak buat masjid kadang-kadang mati, tak ada baru buat sekat masjid mana. Setiap orang yang mati ni, kalau ditanya balik pada dia, ada lagi benda yang dia yang tak selesai. Tapi mati tak? Mati siapa tu? Mati siapa tu? Tu dalam nasihat para ulama, tanda kanta ahli syurga, seseorang itu berani mati. Kita tanya diri kita, kalau Allah matilah ni, kita confident tak? Kau duk berasa banyak tak selesai. Itu diri atas kita sendiri. Tanda kata kita ni ahli syurga, kita berani mati. Mana berani mati lala ni? Andainya kita renung diri kita, kalau Tuhan ambil lah ni, agak-agak kita rasa lampang. Kau duk berasa banyak benda tak selesai. Sayyidina Umar kata, aku bersedia bila-bila masa sahaja untuk malaikat cabut nyawa aku. Mana orang sentiasa bersedia ni amalan kebajikan. Kita sendiri kita fikir kan, sembahyang pun tak ada nak buat, Quran pun tak ada nak baca banyak mana, zikir pun tak ada, kitab pun banyak tak baca lagi kan. Tak banyak benda tu, angan-angan tu, tulul amal, angan-angan. Jangan duk panjang angan-angan ni buat dak pun nanti ya. Ini minggu ni tak mau lagi, tengok minggu depan kot kita start buat amal. Minggu depan ikhlas minggu ni insya-Allah Isnin ni. Dah lah kali habis bulan 1. Tu lah kita ni. Panjang angan-angan. Seorang sahabat nama Usamah bin Zaid. Usamah anak Zaid bin Harisah. Satu hari ni dia pergi berhutang dekat seorang Yahudi. Lepas pada dia berhutang tu, dia keluar balik jerembat dengan Nabi. Nabi kata, Usamah, mai mana Usamah? Saya pergi berhutang Rasulullah. Kamu janji nak bayar lama mana? Sebulan saya bayar. Nabi kata, wallahi anna Usamata la tawilul amal. Demi Allah, Usamah ini panjang angan-angan. Aku sendiri Rasulullah, aku tak tahu sama ada aku boleh angkat kaki ni, adakah masa aku nak letak ini aku masih hidup atau tidak. Nabi kata, aku sentiasa berasa gitu. Berasa boleh pergi sebulan lagi. Panjang angan-angan. Kita tengok kita 10 tahun plan lah. Wawasan 20-30 terpanjang kan. Tak sanak hidup kita ada penghujung dah. Sampai masa
Dan tak dan, sedang tak sedang, kena balik. Tu panjang kan. Tak sendiri lah kata korang. Kita dah fikir asal-asal kita boleh mati bila. Kita tak fikir pun nak mati bila. Dia fikir lambat ikut, tak ada tanda lagi pun ni. Mati mengejut ni banyak. Ni kita bimbang. Tak ada nak siap bekal. Pergi sana apa pun tak ada. Macam orang pergi haji, dapat last minute, esok nak pergi, kelang kabut siap bekal. Tak apalah esok. Ni tata dia kata jom pergi lah. Nak balik ambil tak, hak mana ada. Tu penat tu. Janganlah kita berasa angan-angan hidup dengan cadang nak beramal pada masa tua. Ni selalu kita, saya sendiri nanti tak lagi kot, ni nak start umur 50 ni kot baru nak bawa lu mata aurat. Macam tu kan, nak zikir nak apa pun kita selalu cadang. Allah kalut mana nanti pencen kita pergi lah mengaji lapang sikit masa. Lah ni tak pencen lagi. Banyak orang kan. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Nabi kata dua nikmat yang banyak manusia ni tertipu. Apa dia? As-sihah, yang pertama kesihatan. Kita duk berasa kita nak sihat lama tu ya. Kita kan pernah fikir kalau main penyakit ke apa, kita tak fikir. Dan hak ni banyak manusia mempersiakan sakit. Main sakit, tak nak semayang pun payah, nak puasa pun payah, baru teringat nak ambil. Nak semayang kata kalau duduk semayang. Teringat itu mula sihat nanti nak pergi masjid. Main sihat tak pergi pun. Ni dua nikmat manusia selalu tertipu. Yang kedua faragh ni kelampangan hidup. Kita ada baca aku tu, kita boleh tahu umur kita depan macam mana. Kita ingat Pak Lang tu sebut kan. Pak Lang kata tumpang Allah bagi rezeki boleh ngaji. Jangan kita duk tangguh-tangguh nak ngaji depan. Nak ngaji depan barangkali waktu kita nak mengaji tu untuk guru dah tak ada. Dan baru rasa nak mengaji. Dan kehilangan guru permata berharga. Masa tu guru dah ada, orang tak pergi ngaji pun. Mati-mati dia pun meratus dulu dalam Facebook. Kehilangan dah satu permata berharga negeri Kedah. Tidak pun masa orang tua tu hidup. Kan mati-mati dan menyesal dalam diri. Bapa kali bapa dah. Kan waktu kita nak mengaji masa depan ni barangkali kita masih sihat, masih elok, tapi tutup guru kita nak mengaji dah tak ada. Lah ni dah berasa banyak benar nak mengaji. Tapi tutup guru dah tak ada. Dia buat apa? Lipat kitab, simpan sengap-sengap. Dan yang kedua Pak Lang kata, barangkali tok guru masih ada orang nak ngajak, tapi Allah dah tak bagi kesihatan kat kita. Kita duduk tempat ngaji pun kencing ayat kencing buah lambek dah boleh ngaji. Tumpang Allah bagi masa kesempatan, root ambil lah dekat mana dan nanti ke depan kita tak tahu apa nak ni. Kita memang kita target kita ni nak berhabis. Kita tahu usia kita Allah nak bagi lama mana. Boleh garanti lah, confident lah. Kata kita ada ambil kita ada ni. Tak boleh kita tahu. Kesempatan ada, sapu lah mana ada. Mai ke depan habis. Dia akan lalu macam tu kan. Memang lagu tu lah sunnatullah. Itu yang dia bagi nasihat sini. Jangan panjang angan-angan hidup, cadang nak buat amal masa tua. Kita lagu tu mai tua tak ganggu kot, anak-anak pun lepas habis dah. Kan kita pun masa tu makan pencen contohlah kan. Terima pencen nak buat apa? Buat amal dalam masa tu. Boleh garanti kan boleh pergi tua. Hak teruk lagi dah tua pun tak buat amal. Dah tua tak buat amal lagi. Orang yang paling baik ni Nabi kata setiap hari bertambah umur maka bertambah kebajikan. Kita kena azam. Kita umur tahun ni ada apa kita tambah amal. Okey, kita sembahyang duha, kita sembahyang apa witir. Kan jangan balik-balik buat semangat sembahyang semua. Kan. Lepas tu sedih tu. Lepas tu nak sembahyang pula esok. Lambat nak habis sejam suka. Teruk. Dia kena bitadrij dengan berperingkat sedikit demi sedikit. Amalan tu lah tambah. Tahun ni kita baca sehari semalam semuka Quran. Contohlah. Naik tahun depan 1.5. Naik depan 2 alai. Lagu tu lah. Jangan khantam sekali baca sejuih. Semangat ni. Sayyidina Osman pun habis Quran dalam satu rakaat. Kita nak balas sejuih tu. 3 malam ni rak.
kan, tambah secara peringkat-peringkat. Ini nasihat ulama lain lagi tak lain contoh itu. Kami kata orang yang baik bertambah usia, bertambah amalannya. Kita ni balik lah, remind balik lah, apa semua balik fikir tengok, aku ni duk tambah dah amalan. Tahun ni kena tambah satu lagi sembahyang sunat lah. Dan kalau tahun lepas duk sedekah di masjid RM1, penat lah RM1.5 kupang. Itulah huduh kita, cara huduh kita ni kan. Tu maksud dia. Maka ini angan-angan yang kata nak cadang, nak beramal masa tu tidak betul. Sebab apa? Kerana umur seorang itu tidak kita dapat tahu bilakah cukupnya sampai masa. Siapa pun tak tahu kan. Bab antara rahsia Allah, innallaha ya'lamul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui hujan bila nak turun dan turun berapa titik. Dan juga Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui apa anak yang akan dikandungkan oleh seorang perempuan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bima taksibu qada. Dan dia juga tak boleh tahu apa benda yang dia nak buat esok, apa benda yang nak jadi dekat dia esok. Kita tak boleh tahu. Hari mendatang esok kita tahu nak jadi apa. Wa ma tadri nafsun bima taksibu qada. Kan esok nak jadi apa kita tak tahu. Hari ni duduk sihat-sihat, kawan kata, hang tak pergi tengok kawan kita, awak seteruk. Bila? Subuh tadi. Banyak orang tu. Kan tu kalau kena kat kita. Jiwa. Kan tu ambil hak mana ada lah kita. Banyak jadi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan siapa pun tak tahu di bumi mana dan masa mana dia akan menemui kematian. Itu benda rahsia Allah bagi supaya kita ni dalam keadaan bersedia. Kalau Tuhan habaq umur, senang kan. Umur dia 50, 45, enjoy gila-gila kan. Cukup 45, tobat terus buat amal. Tak benar-benar beriman, dia tahu dah. Sebab tu Allah rahsia umur kita. Dalam tak tahu pun lupa lagi kita. Bagi ingat tu payah tu. Serta beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil pada kita yang telah mati, mereka itu ini di sisi kita ni, di sekitar kita lah maksudnya. Kerana umur seorang itu tidak kita dapat tahu bilakah cukupnya. Serta beberapa yang disedangkan beberapa manusia ni, ramai orang hak kita duk tengok ni yang muda-muda, bukan kata hak tua tak apalah, kita kata dah memang berumur dah. Ni hak muda pun ramai. Dan kecil-kecil ni, budak-budak lagi pada kita yang ni di sisi kita ni, sekitar kita ni, yang telah mati mereka itu. Dan tengok look pi. Marin duk main bola dengan sepak raga sekali. Orang telefon abang bagi tadi kata tak ada dah. Hai. Marin duk beluk kodon dengan aku. Banyak orang lagu tu kan. Kadang-kadang kita dengar, hai, bukan malam tadi duk kuat main badminton kah? Balik-balik look. Tak ada tanda apa. Ni banyak saya jumpa orang tak ada tanda pun. Saya memang macam biasa. Kita telefon kata tak ada. Hai, hang cakap elok-elok lah. Dah benda mati kan, benda main. Pergi tengok. Mati semua. Tak ada sakit apa. Yang tak tahan tu tak ada sakit apa. Doktor pula tu. Mati. Ni banyak lah. Dia bagi nasihat kita. Dan juga beberapa banyak yang mati di tengah-tengah kerja kebun. Hak mati tengah buat kerja apa ramai. Kan? Dengar cari tengok sampai ke petang tak balik. Pipi tengok duk terlentang dalam padang. No. Kan? Buat kereta mati lah kereta apa dah nak darah apa orang baru ni kan. Orang tidur tahun dah 3-4 orang. Sampai tengok kerah. Siapa sangka umur masih baru 22 tu. Kata tak boleh mati lah, duduk tengah segak-bugang ni. Mati. Cuma kita tak tahulah ni nasib kita ni tang mana. Abang kita duduk tunggu tang mana. Iza ma himamal, dalam syair kata, iza ma himamul mar'i bi baldatin da'athu ilaihi hajatun fayatiru. Iza
idza ma himamul mar'i bi baldatin apa idza ma himamul mar'i bi baldatin, apabila sampailah masa kematian bagi seseorang itu di satu tempat. Contohlah si Fulan ni, Allah dah tetaplah kematian dia ni di sungai ataupun di Manjung kan. Dia akan pernah pergi Manjung 40 tahun dah, pergi masa umur 20 dulu, dah 70 dah kan. Tapi Allah takdir dah, tentu dah dia ni nak mati di Manjung. Dia pun kata tak mau pergi mana dah Pak Long ni, tak larat. Kata kita dengar dia keluar juga pergi dengan cucu dia kan. Da'athu ilaihi hajatun fayatiru, adalah keperluan yang mendesak dia untuk dia pergi ke sana. Sampai masa dalam duk beringat tu, beringat kena juga. Bila dia tahu nak mati tang tu, tobat dia tak pi. Yang kita tahu kata nak mati tang tu, tobat kita tak pi. Kita duk rasa selamat tak mati, dia mati tu apa tu. Ni banyak ni tengah-tengah kebun mati. Dan meniaga, bukan meniaga tu, meniaga, berniaga lah kan. Satani menega. Tani dia tak kata berniaga bahasa Melayu lah. Buat garaja ke apa? Menega. Masjid tak nak sebut penuh masjid, tak sebut masjid, sejid. Gimana ni? Sejid. Mai pendek belah atas sikit. Bagaimana? Masjid. Isbat S hazah mim. Isbat S hazah M, isbat M hazaf S. Sejid, masjid. Bahasa menega, masalah tengah duk menega mati, pipi gerak nak bagi duit sengak. Untung kalau mati dalam kebaikan. Masalah contohlah, yang berangan-angan mereka itu akan dapat kaya. Contohlah dia ni bangah tengok aku buat kebun ni 10 tahun lagi cik harum manis aku boleh tengok. Berapa halung hang tanam? 40 halung tu dia pun kali ya kan. Buat harum manis serelung ni duk ada berapa ribu untung kan, lebih daripada tanam ketum ni. Buat bendang pun tak boleh lawan. Cari kali dalam keadaan leka gitu, Allah petunjuk kat kita dalam masyarakat banyak dah contoh. Tu yang kita takut kan. Yang kita duk harap kita mati dalam keadaan kita bersedia lah. Bersedia nak mati, mana ada persiapan amalan kita, tobat daripada dosa kita tu, harap begitulah. Tapi kena buat lah, jangan duk harap saja kan. Ni harap tak mungkin saya anggap pun kan, harap apa gitu. Dan senang pada masa tua masalah tu orang nak buat itu semua. Orang buat itu hadap puluh buat aja tu dia fikir apa masa depan kan. Tengok lagi 10 tahun ni insya-Allah kan. Pun Pak Lang kata ada juga pasien umur dah 80 dah. 80 lebih dah, tua dah. Angan-angan dia panjang sungguh. Dia kata dekat mereka, hang tengok aku buat projek ni, lagi 20 tahun aku jadi jutawan. Dia dah 80. Dah 80 dah. Pak Lang Badarudin kata apa? Lagi 20 tahun hang mampuih dah oi. Angan-angan punya panjang. Umur subsidi lah. Kata hang tengok aku boleh projek tender baru ni, lagi 10 tahun hang tengok aku jadi jutawan. Alif Syukri pun kena selendang dengan aku kan. Latin Fida tu pun kena selendang. Umur melanjut sangat dah kan. Hak muda pun tak boleh buat gitu, tambahlah kita umur dah lanjut. Tapi macam tu lah senario realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Jangan sampai kita pun jadi lebih kurang dengan mereka. Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya. Dan nak bawa pergi sana apa pun tak ada. Sayyidina Ali teriak waktu malam, amalan penuh pun sambil teriak, wa tamalmalu tamalmulan fi mihrabihi wa yabki buka as-sabi. Sayyidina Ali setiap malam dia akan berguling-guling di mihrabnya. Sayyidina Ali ni lah rumah dia ada buat satu tempat khas untuk ibadat. Habis dia sembahyang malam, dia tamalmalu tamalmulan fi mihrabihi, dia akan berguling-guling, kata berguling gantang. Wa yabki buka as-sabi, dan dia akan menangis sebagaimana menangisnya kanak-kanak yang lapang susu.
Wa yaqulu, sambil dia berkata dan mengeluh panjang. Dia tengok tangan dia sambil dia mengeluh panjang. Dia kata apa? Bu'dis safar wa qillati zad. Alangkah jauhnya perjalanan yang aku akan tempuh ke hadapan ini, sedangkan berkalan aku masih amat sedikit. Sayyidina Ali kan, kaya Sayyidina Ali Nabi jamin dah masuk syurga, dia masih lagi macam tu. Kita kan ada siapa jamin pun kita orang syurga kan? Tapi kita punya confident mengenai Sayyidina Ali, kita sendiri tak berasa memang. Sayyidina Ali teriak malam takut kan. Bu'dus safar wa qillatu zad. Alangkah sedikitnya bekalan aku. Padahal bekalan ni pun berkenyah-kenyah. Rugilah kita. Dan daripada amalan, harta pun tak dapat, amalan pun tak ada buat. Banyaklah macam tu kan. Dia duk target tu, ada seorang tengah-tengah kan. Dia kata tengok aku ni target lah, kalau umur masa ni bila aku buat hak ni berjaya umur 50 ni aku nak serah habis kat depa, aku nak pergi mengaji lah. Betul ke kan. Kadang-kadang tak ada nak sampai 49 loop. Saya biasa jumpa Tok Guru, saya minta mengaji. Dia kata insya-Allah umur 50 dah entah main nak ngajak. Cukup 50 dah mati. Dia tak ada ngajak. Dia kata dia target 52 nak ngajak. Cukup 52 mati. Habis tu ilmu tu. Fikir balik mana. Cara hidup kita tu ayah hadir boleh tiap tu. Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya. Harta pun tak ada nak boleh, baru tanam kan. Baru tanam sangat pokok. Masa tu pula menikah muda kan. Mati-mati dia tu, lelaki baru pipi, bini muda lagi, menikah, rumah baru siap, tinggal kunci dia tak beli, dia pergi beli kunci pasang-pasang masuk duduk kan. Kadang buat rumah habis 400-500 ribu. Elok siap rumah tak ada nak duduk. Saya biasa tengok banyak kan. Bini muda pun 3-40, sama lah umur 3-40. Buat rumah siap, tinggal cat depan tu sikit tak ada muh kan. Cat belah apa nama tiang push tu, kita mati. Bini pun sedih tu. Habis hari dah nikah lagi baru pergi beli cat stong model dah yang teruk kita kan. Tu kita bimbang dalam Tanwirul Qulub sebut tu, orang yang tak sempat beramal ni Allah bagi izin dia untuk ke langit dunia, dan dia akan berdiri wa yaqifu fi hizai baitihi, berbetulan dengan rumah yang dia duduk, sambil dia meraung dengan derah, ya ahli wa ya auladi, wahai anak-anakku, wahai anak pinakku, taraktukum malan, aku tinggalkan bagi kamu harta yang banyak, sedangkan aku menanggung penat saban tahun. Ada dalam Tanwirul Qulub. Aku buat wajah teruk nak bagi hampa senang. Hampa tak dengar ke aku tengah duk teruk ni? Tak ada ke siapa-siapa nak ingat dekat aku baca amalan sedekah apa? Macam tu lah kita akan merintis setiap malam. Ada amalan-amalan tertentu. Jangan beringat, jangan bagi jadi sampai tahu tu. Dalam Tanwirul Qulub, sebab tu saya kata Tanwirul Qulub ni sedap. Kita lain tak ada, payah jumpa. Ya, lain juga kata yang jauh dia. Harap. Harap tu sedap. Itu dia sebut Iza mata ibnu Adam nudiya minas sama'i bisalasati sayhat. Mati saja manusia ni, malaikat akan tempit bergegar bumi ini dengan 3 tempikan. Malaikat tempit, ya buna Adam, wahai anak Adam, atarak dunya amin dunya tarakatka. Hari ini kamu meninggal dunia atau dunia yang meninggalkan kamu. Kita seorang tengok, lebih kurang Hasan Basri kata 27 kali. Semua kita akan lalu benda tu. Tu bab amalan lah, ada nasihat. Kita tauhid pun dan kena persiap bab itikdah, bab amalan kita ni nak prepare. Jangan kita duk sifat taswif. Taswif ni menangguh. Allah lah nak pergi mana kan? Pergi mana? Rebut hak mana ada ambil dulu. Buat hak mana pesoh ada. Jangan kita ada sikap
Tisat kita buat lah. Nanti kita buat lah. Kalau di mana setahun lagi insya-Allah. Ada hal lagu tu yang jadi rugi. Saya banyak. Nabi Tok Guru tisat. Orang telefon Tok Guru tak ada. Ha? Tidak, saya alim dah. Pasal kes lagu tu jadi tak alim. Dia duk tangguh nak pergi Tok Guru, perak Tok Guru pejam. Tahu lah. Penyesalan tu kita rasa sampai hari ni. Kesilapan kita. Tapi benda tu kali patah balik. Tapi banyak. Mungkin kalau kita ada angan-angan kita contoh nak buat rumah lah. Tapi tak ada niat tu rumah tu apa? Kita duduk dalam tenaga. Cuma kita nak keluarga kita ni duduk selesa sikit lah. Kan? Tu wasiat kat dia kan. Rumah ni kalau boleh kasih rumah ni buat amalan dia. Macam mana pahala tu ada? Tak apa. Yang dia di pertikaian ni, kita duk kerja target kalut kerja hak dunia, akhirat tak ada buat amal kan. Duk kira apa ni nak pergi ada rumah apa semua, lepas tu baru nak pergi mengaji. Kita duk mengaji ada rezeki kita buat tu tak ada masalah kan. Kita kerja-kerja macam biasa, tanggungjawab kita kan. Tapi tang ibadat kita jaga kan, kita tambah sedikit demi sedikit. Ilmu kita pun kita tambah. Hak tang kita percaturan ini kita tahu kan. Sampai ada masa buat rumah buat. Tu bagus lah betul. Yang tak bagusnya dia duk kira target nak bahan ni nanti tak nak berhabis ni tu. Okey, elok-elok hak sini nak berhabis, sana berhabis. Hak tu yang dicela tu. Tak ada nak siap beda perkakah diri ni. Dia tengok mati tu takut lagu macam Tanwirul Qulub sebut tu kan. Yaqumu fi izai baitihi. Tu dengan rumah dia. Panjang dia punya keluhan seorang yang telah meninggal dunia. Taraktukum malan katsira. Kamu dalam keadaan aku tinggalkan harta yang begitu banyak. Harta yang kamu kecapi hari ini. Penat aku nak cari duit nak bagi hamba senang. Tak adakah sekelumit hati perasaan kamu untuk ingat aku ini? Memang dia makong tu. Duk merintih anak duk joget. Tu orang tua kata hang nak joget pun teringat hak orang kubur sama. Kan? Orang tua bahasa balaroh kan. Kerana nak sembahyang puasa dia kata. Kosong tangannya daripada harta punya dan daripada amalan kerana nak sembahyang puasa dan belajar itu mereka kata nanti kaya dulu. Kan ada macam tu. Jomlah kita pergi ngaji. Nanti ikut pas-pas bincin insya-Allah. Lama mana nak bincin 5 tahun lagi. Banyak saya cuma tuan. Jomlah kita pergi ikut-ikut ni beda-beda buat amal. Tak apa haji pergi dulu. Saya insya-Allah bukan kata tak mau tak insya-Allah. Nanti saya nak bagi clear saya punya ni dulu. Banyak orang kita aja kan. Ajak mengaji ni alah. Terus lagi relax bro. Kan. Malam masih muda. Tu tak lagi apa lah tu kan. Ni hak mau kita ajak api. InsyaAllah ana pun nak teringilah mau dah. Berapa tahun dah teringin 10 tahun dah. Ana tak pergi pun kan. InsyaAllah nanti ke depan ni nak pergi. Nak pergi juga. Kan nak pergi juga. Ni nak pincin pun tak lama ana duk kira siap. Ni siap rumah sewa ana apa semua. Lepas tu kita atok. Siap pun buat macam tu juga. Sebab tu para sahabat Nabi kata Ibnu Abbas, kunna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iza balagha 40 sanatan tafarragna fil ibadah. Tu cara ulama salaf. Kunna ashabu Rasulillah, kami ni adalah para sahabat Nabi sekalian ni. Iza balagha 40 sanatan, apabila umur kami sudah mencecah 40, tafarragna fil ibadah, kami akan fokus dengan sefokusnya dalam urusan ibadah. Urusan dunia banyak disorah kan. Sebab kalau kita kata kalau ada perniagaan, bagilah kan, orang panggil apa, pengganti kita urus. Kita buka akaun saja, tak sedut pening-pening kepala kan. Anak-anak ada, bagi anak-anak pula buat kan. Ambil 5% daripada perniagaan. Hak ni ayah nak ambil, beda ayah nak makan minum buat belanja. Ayah
nak fokus ke arah amal ibadat. Umur ayah tak berapa hari dah. Para sahabat macam tu. Kunna ashabu Rasulillah iza balagha 40 sanatan. Cukup saja 40. Ibn Abbas kata tutup. Kami akan tafarragna fil ibadah. Kami akan fokus dalam urusan ibadat. Tu cara orang buat dulu. Kita kadang-kadang yang sedih 70 lebih pun bayang tak ikut. Kerja bukan kata part time, full time. Siang balik kerja, malam buat teksi lagi. Duk kalau buat teksi berhenti menega lagi tinggal anak. Tapi yang ibadat sambil pakai stukin baca doa, alah letih. Tak sambil baca stukin dengan doa. Bagi salam bangkit pergi pakai kasut nak kerja. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Aduh. Dan banyak saya mati nak banyak kak. Belah sana banyak kan orang main Jumaat. Imam jadi orang lepas nak keluar pergi kerja. Cak ibu pula belah ni angkat sana ni pula. Dia kata nak baca doa baca haram kan. Itulah dalam ibadat diperuntukkan masa dia banyak tu. Betul? Malam baru nak peruntuk masa mengaji. Siang daripada pukul 7 sampai pukul 6 petang tu penuh dengan ngaji. Lepas maghrib baru nak pergi ngaji. Pergi ngaji pula lena. Bila lena komplain buat apa ustaz ni baca sampai sejam setengah. Dah dah. Aku tu lah hidup masyarakat. Dia datang mana apa ada kaki tu. Kan dekat ada aku Kedah Selangor Kuala Lumpur sopa tu. Sopa tu je. Pak Lang Badaruddin kata apa? Ni cerita kampung saya. Bukan kampung tuan-tuan. Tapi sopa tu ya tuan-tuan, awak hampa ingat hampa baik sangat dia kata. Pak Lang. Awak ingat orang Kok Diang lah pasien tu. Hampa bersopa dia kata. Tentulah banyak-banyak sena masyarakat kita macam tu. Atau kita sendiri pun kadang-kadang kan kita sanggup hak benda hak kita nak buat ibadat tu nanti sat dulu. Tapi hak urusan dunia kita tak boleh. Dan jangan duk stop-stop mau bagi selesai. Oh, tabiat kita macam tu. Ni kena amalan ni gitulah. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal laki-laki dan perempuan. Nanti kita sendiri yang akan menyesal. Sebab tu Nabi kata apa? Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha fiha. Nabi kata laisa yatahassar ahlul jannah, tidak akan merasa begitu menyesal oleh ahli syurga. Ahli syurga pun menyesal Nabi kata. Ahli neraka lagi menyesal. Ahli syurga pun menyesal. Menyesal apa? Illa ala sa'atin marrat bihim. Manusia yang masuk syurga ni dia akan renung balik masa-masa lampang dia atas dunia dulu. Rupa-rupanya dia kata ada masa-masa aku kosong waktu tu, lam yazkurullaha fiha, aku tak sebut nama Allah. Kalau aku zikirlah celah tu, tah pahala apa lagi Allah nak bagi kat aku. Menyesal akhirat ni benar-benar penyesalan. Tu ahli syurga menyesal. Ahli neraka awal lagi. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal laki-laki dan perempuan, yang berajak kepadanya oleh nafsu dan syaitan, dan yang menarik kepadanya oleh nafsu dan syaitan, menang nafsu dengan syaitan. Kita sendiri pun menang lagu tu. Kalau lena malam nak bangkit tu Allah kan, insya-Allah Sabtu depan azam nak bangkit. Berapa kali Sabtu lah kan. Orang tua-tua kata apa, berapa kali Muharram lah, haram tak apa. Begitulah, menang ke nafsu. Malam ni letih sikit kita rest sikit. Dia malam esok insya-Allah, malam esok letih, rest pula. Boleh 4 malam direct. Dia nak mula balik start balik tu lah. Maka sedarlah kamu hai kaumku, maka silakanlah kamu kepada belajar serta beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat itu. Tu cara ulama dulu dapat ilmu amal. Sebab tu diceritakan dalam kitab Itqan, kalau kita ngaji Itqan dan Itqan Sayuti, dalam tu disebut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menghafaz Al-Quran sehari hanya 5 ayat sahaja. Banyakkan para sahabat hafal Quran sehari 5 ayat. Dia tak hafal macam budak-budak tahfiz tu sehari main belai. Pasal apa buat lagu tu?
Pasal para sahabat ni dia hafal sehari 5 ayat, dia akan amalkan 5 ayat tu dulu. Kalau tak beramal lagi, dia tak akan tambah esok dia 5 ayat. Makna para sahabat yang hafal Quran, mana seluruh Quran diamalkan. Ni beza lah dengan orang lah. Beza je. Tahu Quran duduk di mulut, nampak amal tak. Kita sendirilah. Jangan nampak apa. Para sahabat, sebab tu cerita Sayyidina Umar hafal suratul Baqarah 20 tahun. Ada yang kata 12 tahun. Pasal apa Sayyidina Umar hafal lambat sangat? Kan tahfiz kot ni pun 3 tahun pun ingat dah. Kan? Komen Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar akan amal dulu baru dia akan tambah hafal. Tu tarik sahabat. Ada lagi ke? Tak ada lah. Dia kira menghafal bagi ingat. Kan faham pasal dah para sahabat faham. Tu amal tu Imam Suyuti kata para sahabat dia hafal Quran sehari 5 ayat. Lagi tak amal hak 5 tu tak tambah. Makna dia bila habis Quran, seluruh Quran itu diamalkan. Itu yang payah tuntutan tu. Dekat baca hafal lebih mudah daripada amal. Macam kita lah, dekat nak baca kitab penawak, bila-bila masa kita boleh baca. Tapi amalan penawak tu puas tawak kan. Tak boleh amal pun dengan penawak. Baiklah tu semua. Tu Haji Cik kata kalau boleh beramal kitab penawak, la tu jadi wali Allah. Jadi senang kan. Cuba baca balik penawak tu tengok kan. Minta Allah rezeki amal. Susah kan. Bak qanaah, bak zahid lah apa. Oi payah. Dia buat amal hak dulu. Pasal penawak ni dia ambil kebanyakan dia Arba'in fi Usuluddin. Kita Imam Ghazali. Pukai sungguh lah. Tu. Dia kata kalau boleh ilmu tu buat amal terus. Ni satu saranan nasihat daripada dia. Dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun, walaupun kita ni dalam keadaan hidup kita bukanlah senang sangat pun, tapi tang ilmu kalau boleh kita cuba amalkan kan hak mana ilmu dapat. Kata Tok Haji Imam Marbuk, ilmu biar secupak, amalmu biarlah segantang. Ilmu biar secupak, amalmu biarlah segantang. Amal tu penting. Terima amalan banyak kita ni, buat haram tak pun nak. Berapa tarikat ambil? 7 tarikat ambil. Satu tarikat tak bawa. Balik tuan-tuan, balik berzikir sehari 16,000. 400 pun tak ada kita ni. Begitulah. Tak boleh buat pun. Dulu buat banyak, cakap tak banyak. Dan ambillah kamu dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia yang mudah-mudah jua. Han buatlah hak mana orang kita kata patut-patut padan lah bahasa kita ni. Han dalam urusan dunia ni buatlah hak mana patut-patut padan. Habuan kita kata nak menyawa 3-4 hari lagi ni, ialah yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini. Takat kita kata tak rugi, boleh takat-takat beda kita, alhamdulillah. Takat tu rezeki sudah ligan sangatlah. Untuk target nak dapat datuk Tan Sri apa sangat Syarul. Kan? Ada gaya isu nak boleh Tan Sri Reni mati. Orang lain pergi tolong terima, balik-balik simpan pingat tu dalam mari. Siapa pun tak boleh ambil. Nak koklah datuk tu kata boleh kat anak jadi datuk dak juga. Dia datuk tak ada, belilah baju potong habislah tengah 2,000 dapat baju terima datuk. Duk esok jatuh mati. Datuk apa ada dalam mari datuk tu. Banyak macam tu. Tak ada nak dapat pun. Orang dapat kenci manis. Mbak apa dapat datuk pun kenci manis. Itulah hidup kita. Dia kadang-kadang duk renung lah seorang-seorang. Duk tengok orang tua-tua. Mana-mana orang tua-tua ni banyak dah menyakit kan. Kita duk fikir aku ni nanti tua lalu macam ni. Kalau umur panjang kan. Tengok mereka jalan orang kena apa-apa. Kita baca apa tak? Aku kalau umur macam ni nak buat ibadat man. Kan? Saya bersedih ni orang tua-tua lah main duk tak larat. Orang sumbat waya kot hidung buah susu. Saya nak lagu tu. Masa-masa lagu tu nak buat ibadat apa dah kita ni. Kan? Semayang pun harap ambil semayang pergi. Nak buat apa tu? Nak rajin lah. Waktu sihat pun tak harap baca. Kan? Kita kata waktu tu boleh tumbuh sikit baca. Pemuhung apa. Tengah duk kuat pun menguap tak tengah. Kan? Waktu kuat ni yang menguap. Waktu baca Quran 17 kali tu. Kan? Itulah benda yang kita tak biasa buat waktu sihat. Kita takkan boleh buat waktu sakit.
kan. Waktu sihat pun kita tak boleh buat. Jangan berangan kita tak boleh buat waktu sakit. Tobatlah rum tak boleh buat. Sebab waktu kita sihat lapang pun tak boleh buat. Waktu sakit kita nak buat, tak. Dia tak menjadi adat kita. Tu dia kata tu kan. Ialah yang tidak membuat rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini, dan hendaklah kamu serahkan sekalian pekerjaan kamu itu kepada Tuhan yang tentu adanya dan sedianya ilah. Sifat-sifat kamalat yang lain, sifat 20 tu lah. Terserah pada Allah. Tuntutan kita, kita usaha ikhtiar buatlah. Lagi mana ada rezeki kita tak mati . Orang yang ada rezeki ni lagi ada rezeki, tertulis rezeki masih hidup lah. Mana ada orang hidup tak ada rezeki? Mana? Tak ada. Mana kalau rezeki tak ada, mati. Baru habis rezeki kita. Mati nak rezeki pagi kan. Dan janganlah kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin yang telah buat bermudah-mudah dengannya oleh yang jahil-jahil. Kita jangan buat ilmu usuluddin ni Allah. Usuluddin ni nak bahas apa sangat, sifat 20 tu kan. Ngaji dah dulu ni. Jangan. Kalau kita dah akidah kejap mantap dulu pun, cuba kita ni balikkan. Pandang balik betul tak pegangan kita ni sebagaimana yang ulama ahli sunnah wal jamaah buat. Orang kadang-kadang dia tak mampu duk ngaji tauhid tu lah kan. Kata apa cerita sifat 20 tu kita takut terpesong banyaklah jadi lu tu. Dan juga yang bebas-bebas dan yang sombong-sombong dengan tidak tahu ke mana hala pegangnya mereka itu. Kadang-kadang berasa lu pandai kan. Tanya-tanya tengok, banyak benar tak selesai. Tengok cerita cakap tu berat, saya kan. Bila-bila tanya usuluddin tengok, istihalah mustahil pun tak tahu halau gini kan. Yang buat mudah. Kita tauhid ni kan payah mana. Sembah. Banyaklah macam tu. Dan mencela-mencela mereka itu akan yang mengaji ilmu usuluddin. Siap kata pula apa tu. Puak tu macam nak mengaji tauhid tu lah kan. Dah mengaji dah sudah. Mencela pula dia kata. Teruk lagi mengaji usuluddin kan boleh duit. Pula dah. Dan membanyakkan dia akan mengaji ilmu usuluddin supaya tinggal orang awam di dalam jahil seperti mereka itu juga. Pasal apa lepas kata lagu tu kan. Supaya tinggal ni biarlah orang alim dalam jahil seperti mereka itu juga. Salam. Dah lah. Tak habis lagi kot ni. Hari ni tak habis lagi sampai malam. Duduk tengah macam ni. Yang bebas-bebas. Tengok lepas-lepas ni boleh. No? Baik. Assalamualaikum. Ustaz, yang bebas-bebas macam mana? Ustaz Din telefon. Duk kecek nak ambil tik larat tu. Apa? Tu Syekh Kobi Abu Bakar tu. Apa? Ada lebih satu tak? Ada. Tak ada lah. Tak ada. Tak apa. Habaq lah kat dia gitu lah. Saya tanya ayuk kok ada hak lebih tu. Nabi memang bagi makan tu. Tak apa. Pegaan Apa dia? baris 4 bawah yang dan juga yang bebas-bebas macam mana? Yang bebas-bebas. Yang bebas-bebas ni maksud dia yang ikut dan nak buat apa, tak nak ambil kisah. Tak ambil kisah. Bebas dia ni, bebas sangat orang kata kan. Macam orang kata dia ni tengok noh halal haram, bebas sangat. Tak nak masuk dalam ni jenis bebas sangat ni kan nak ambil kisah, ambil peduli pun. Tu lagi hak sombong. Mengaji usuluddin tak mau. Dia buat penimpala mengaji apa. Maka dapatlah mereka itu tipu dan tarik kepada sekehendak mereka itu. Maka silalah. Ini mudah lepas nak pengaruh orang. Dan orang hak jenis-jenis tak ni agama ni mudah. Tambah pula hak tak ada agama ni layak dengan rata benda di kupang. Siapa jamu ikan puyuh
kan. Siapa jemu ikan puyuh dengan lampam kan. Kita tahu dua ketua ya lompat ambil ikut tahiyat. Maka silalah saudara-saudaraku perhati dan renung-renung. Renung-renung tu renung lah. Dan renung akan takrir. Takrir ni surahan. Curahan makna huraian hamba di sini yang bersabit dengan ilmu usuluddin. Ni lebih lagi dia sentuh bab usuluddin lah. Sebab dia orang usul kan. Tok Yahdi ni orang ahli usul. Jadi dia banyak menyuruh mentakrir huraian-huraian kitab dia ke arah usuluddin lah. Sebab dia cenderung kepada ilmu usuluddin. Kalau orang ahli fiqh, kadang-kadang dalam misal tauhid pergi ikut fiqh lagi. Tengok baku iman uji. Contoh dia ada kitab tauhid, contoh kot fiqh. Pasal dia ahli fiqh. Dia sedap tu. Macam Syekh ni lah, macam Tok Yahdi. Contoh pimai, ahli-ahli mai usuluddin juga. Kan pasal dia ahli usul. Tu dia ahli bidang tu. Yang boleh dikatakan bila dipahamkan kehendak hamba di sini, maka orang itu lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan pada sah i'tiqad itu. Jumhur mengatakan orang taklid masuk syurga, tapi sebahagian ulama Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi mengatakan al-muqallid kafirun. Imam Sanusi kata, wa qala Sunusi wa Ibnu Arabi, telah berkatalah Imam Sunusi dan Ibnu Arabi, al-muqallid kafirun. Orang yang muqallid itu adalah kafir. Walaupun pendapat dhaif pun ada khilaf ulama kan. Walaupun dalam kitab-kitab lain. Jumhur kata tak. Itu yang kata tu. Yang kita kena usaha bagi lepas daripada yang dikhilafkan ulama. Pasal bahaya dia tu besar. Habis itu. Kemudian kata bahasan sifat wujud. Nanti insya-Allah akan datang ni baru kita akan masuk dalam bahasan sifat wujud. Dia kata kitab dia ni madadah lepas fardhu ini. Dalam bab ni lah. Dalam bab nubuwah dengan uluhiyah ni. Sama ayat tak ada lah. Imam Sanusi dengan siapa kan? Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Dia ada dua Ibnu Arabi, dia ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu atas soh tu Imam Mahyuddin Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Ma'arabi itu Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, pengarang kitab Imam Mazhab Maliki. Dia pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi. Pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Tirmizi. Ulama besar lah, hadis. Dia ulama usuluddin. Dia alim belaka dia ni. Cuma Imam Mahyuddin Ibnu Arabi dia lebih ahli dalam bidang tasawuf lah. Apa yang bidang lain, cuma dia alim, tapi dia lebih mengahli bidang tasawuf.